Okey, mikrofon rosak. Okey, murid lain? Bazli? Lelaki lah kan? Baca doa ni yang bagusnya lelaki. Bazli boleh tak baca doa? Boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina min hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, amin. Okey, baik. So, kita mulakan kelas kita pagi ni. Okey, Syifa. Syifa angkat tangan kenapa? Tertekan. Oh, tertekan. Okey, yang tak guna ID sendiri ataupun guna ID ibu bapa, cikgu minta awak tulis nama di ruangan chat ya untuk kehadiran hari ni. Okay, awak boleh type di ruangan chat, tulis nama dan kelas kamu lah sebab kita ada 2 kelas pagi ni. Kelas 5 Zina dan juga 5 Khaldun. Okay. Cikgu share screen sekejap. Okay ya. So hari ini kita pergi sambung lagi berkaitan tentang tajuk jirim. Okay, sebelum ni 2 minggu lepas kamu dah belajar tentang apakah itu jirim. Okay, di sekeliling kita ni terdiri daripada jirim. Dan jirim terbahagi kepada 3 keadaan. Okay, 3 keadaan jirim. Okay, siapa masih ingat lagi apa 3 keadaan jirim yang kita dah belajar 2 minggu lepas? Okay, kamu nampak gambar ni? Itulah 3 keadaan jirim. Okay, apa dia 3 keadaan jirim tersebut? Okay, siapa-siapa boleh Berpejal. Saya. Okey, berpejal. Berpejal. Okay, Cecair. Gas. Cecair dan gas. 3 ya. So, kamu dah tahu apakah sifat-sifat bagi pepejal, apakah sifat-sifat bagi cecair dan apakah sifat-sifat bagi gas. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, kita ambil satu contoh ya, satu contoh. Okay, air ya. Air dia boleh dalam keadaan pepejal. Okay, air bila dalam keadaan pepejal dia dinamakan ais. Okay. So, air bila dia dalam keadaan cecair dia dipanggil air. Okay. Dan air bila berada dalam keadaan gas dia dipanggil wap air. Okay, wap air ataupun steam. Ya. So, contoh yang paling senang hari ini kita ambillah keadaan jirim bagi air. Okay, kemudian seterusnya. Okay. So, objektif kita yang pertama pagi ini, so murid-murid diminta memerihalkan. Okay, apa dia memerihalkan? Menjelaskan, menyatakan perubahan jirim. Okay, perubahan jirim bagi air. Okay, perubahan jirim contohnya daripada pepejal dia bertukar menjadi cecair. Okay. Ataupun cecair berubah menjadi gas. Itu perubahan jirim. Apa dia perubahan jirim cikgu? So jirim tadi pepejal atau cecair atau gas dia berubah keadaan. Gas sama ada gas menjadi cecair, cecair menjadi pepejal ataupun pepejal menjadi cecair. Okey. So dengan menjalankan aktiviti. Ya, Adini Yasmin. Kenapa angkat tangan? Cikgu, Ya.
Saya kat kampung. Jadi saya tak bawa semua buku sebab ingatkan nak balik semalam ke rumah. Okey, tak apa. Awak dengar je. Dengar Boleh tak? cikgu? Boleh. Awak boleh dengar kan? Boleh. Okey, tak apa. So, okey, yang pertama ni, gambar coklat. Gambar coklat ni. Okey, coklat dia berada dalam keadaan apa? Cecair. Cair? Pepejal. Pepejal kan, boleh dipegang kan? Coklat tu awak boleh pegang, so dia ada bentuk ya, bentuk bulat, coklat, ada bentuk segi empat, ya, ada bentuk panjang. Okey, dan kamu boleh pegang coklat tu ya. So bila dipanaskan, okey tengok ni. Okey, apa perubahan yang berlaku pada coklat tersebut? Apa perubahan jirim? Okey, berubah daripada Cecair. cecair menjadi cecair. So perubahan dia macam mana? Cecair kepada pepejal atau pepejal kepada cecair? Pepejal kepada cecair. Cecair. So tentulah bila kita panaskan, so coklat tadi daripada pepejal, ya, coklat apa dipanggil ni? Coklat cooking kan? Cooking coklat, coklat masakan. Betul? Betul ke? Ya. So bila dipanaskan dia berubah, dia berubah daripada pepejal kepada cecair. So kamu beritahu saja apa perubahan. So perubahannya pepejal kepada cecair. Okey, yang kedua. Okey, air dipanaskan. Okey, dididihkan. Okey, apa perubahan yang berlaku? Okey, kamu panaskan air, air adalah dalam bentuk cecair. Okey. So bila dipanaskan, apa perubahan yang berlaku? Apakah perubahan jirim yang berlaku? Cecair berubah menjadi bila air mendidih. Bila air mendidih, kamu akan nampak Uap air. Uap air. Uap air dipanggil gas. So, cecair berubah. Okey, anak panah ni maksud dia berubah ya, berubah menjadi gas. Itu maksud dia ya. Keadaan dia berubah daripada cecair, kemudian berubah menjadi gas. Okey, apa kaitan pula dengan baju ni? Okey, baju ni basah. Okey, baju ni basah, ada cecair ataupun air di dalam baju. Okey, selepas dijemur, selepas 5 jam atau 6 jam, kain itu menjadi kering. Okey, apa perubahan jirim yang berlaku kepada kain tersebut? Siapa tahu? Kain ni menjadi air. Jadi pepejal. Jadi pepejal. Okey, sekarang kita nak perubahan. Nyatakan perubahan jirim. Okey, perubahan jirim yang ada pada baju tadi apa dia? Air kan? So cecair. Cecair berubah menjadi, kemana hilangnya air? Okey, Ibtisam kata baju kering. Kemana hilangnya air tu? Menjadi gas. Cecair tu sebenarnya dia berubah ya. Dia berubah menjadi uap air. Dia berubah keadaan sahaja. Sebenarnya benda tu, cecair tu dia hanya berubah bentuk, berubah keadaan. Okey, so kita lihat. Ini ya. So pepejal coklat tadi dia berubah menjadi cecair. Okey, yang kedua tadi air dipanaskan. Air dipanaskan, cecair kepada gas. Dan juga baju dikeringkan, cecair berubah menjadi gas. Ini sama ya. Perubahan yang berlaku pada dua keadaan ini adalah sama, tapi nama proses dia berbeza. Kita akan lihat
selepas ini ya. Baik, seterusnya. Okey. Okay, nampak tak yang biru ni apa ni? Air. Air sejuk di dalam cawan. Kemudian di apa ni? Nampak cikgu ni ya? Nampak gambar cikgu ya? Nampak. Di luar dia ni ada apa? Buat air. Ada air ya. Kalau cikgu lap dengan tisu, di luar ni basah. Mana cikgu punya tisu? Okey, di luar ni, kalau cikgu pegang ni ada air ya, ada titisan air. Dari mana datangnya titisan air ini? Wap. Ais. Mencari. Sekejap ya. Sekejap. Okey, so di sini di permukaan bikar ni atau cawan ni kalau kamu pergi minum jus ya, air sejuk. So di permukaan dia ni ada cecair. So daripada mana? Daripada wap. Okey, wap air di persekitaran dia terkena pada dinding cawan yang sejuk. So tadi dia akan terbentuk cecair ya. So wap air menjadi cecair. Okey, ais. Pernah makan aiskrim kan? Apa perubahan yang berlaku kepada ais? Sebelum jadi ais, dia daripada keadaan apa? Cecair. Air berubah menjadi Cecair. Pepejal. Cecair berubah menjadi Pepejal. Pepejal. Ya. So ni tadi permukaan gas ni tadi, wap air, gas berubah menjadi cecair. Okey, aiskrim ni daripada cecair, air Milo tadi, kemudian dia menjadi ais. So perubahan jirim dia adalah cecair berubah menjadi pepejal. Yang ini yang semalam cikgu beritahu kan, aktiviti ni kalau sempat hari ni kita buat. Kalau tak sempat hari ni kamu akan buat di rumah projek aiskrim. Projek aiskrim sendiri. Ya, kalau di sekolah cikgu memang akan suruh kamu bawa dan kamu akan buat dalam kumpulan. Tapi sebabkan awak ada di rumah, kamu boleh buat di rumah. Ya, cikgu akan tunjuk lagi sekejap ni. So untuk yang ada soalan? Yang semalam tu saya lupa nak tanya yang cikgu. Aiskrim ni yang susu je ni boleh campur dengan saja tu, boleh buat dengan Milo ke? Boleh. Air Milo awak yang tak habis tu pun awak boleh masuk dalam plastik. Dapat minum Milo pagi ni, tuang saja dalam plastik dan kita akan buat aiskrim. Boleh. Okey, untuk yang pertama ni boleh faham ya? So kamu boleh menyatakan perubahan jirim dengan menjalankan aktiviti. Sebenarnya tajuk jirim ni murid kena buat aktiviti. At least kamu buat satu aktiviti ya. Supaya kamu boleh lebih faham. Kita pergi ke seterusnya. Tak apa Farhana. Awak dengar saja, tak ada buku ya. Berjalan-jalan. Kamu lihat gambar ni, gambar aiskrim ya. Siapa yang tak suka makan aiskrim? Pagi-pagi sarapan aiskrim pun boleh. Tak perlu makan roti. Aiskrim dulu. Cari aiskrim, makan aiskrim. Macam mana cikgu? Dia sarapan aiskrim. Macam orang putih pula. Apakah yang berlaku? Apa berlaku kepada aiskrim? Aiskrim cair. Cair. Daripada keadaan pepejal, dia berubah menjadi cair. Daripada pepejal elok kan, dari peti, selepas awak pegang, lepas beberapa lama kan, dia berubah menjadi cecair. Mengapa? Mengapa aiskrim itu
boleh berubah. Sebelum ni awak tahu pepejal cecair. Cecair berubah menjadi gas. Pepejal berubah menjadi cecair. So sekarang ni kita akan lihat mengapakah pepejal berubah menjadi cecair. Mengapa ais boleh cair. Ini inference. Tadi murid membuat pemerhatian. Yang ini kamu diminta memberikan inference. Sebab semua yang berlaku mesti ada sebab. Nah ini ya. So kita pergi ke 8.2.2. Menjelaskan. Murid boleh menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku. Tadi dah ada contoh aiskrim. Kemudian kamu dah boleh tahu perubahan jirim. Perubahan jirim pepejal kepada cecair. Sekarang ni awak kena nyatakan, jelaskan jirim sama ada menerima atau kehilangan haba. Yang ini awak dah belajar sebelum ni, tajuk haba. So ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Apabila sesuatu bahan menerima haba ataupun kehilangan haba, dia boleh berubah bentuk jirim. Kalau dari segi aiskrim tadi ya. Aiskrim tadi awak biarkan dia daripada keadaan pepejal berubah menjadi cecair. Adakah aiskrim tersebut menerima haba ataupun kehilangan haba? Menerima haba. Dia menerima haba itu sebab dia jadi cair kan? Tu kamu dah tahu ya melalui pengetahuan kamu. Kalau kamu berdiri di tengah panas, lagi cepat aiskrim kamu cair. Kamu kena cepat-cepat makan aiskrim tersebut kan? So ini ada dalam buku teks. Gambar raja ni jelas ya. Suka ambil semua dalam buku teks, bukan surat berapa ni. Yang tak ada buku teks boleh tengok di skrin lah. Ini adalah proses-proses menerima haba bagi anak panah yang berwarna oranye ni. Dia berwarna kan. So dari pepejal kepada keadaan cecair, bahan itu menerima haba, cecair kepada gas, menerima haba, gas kepada cecair. Anak panah berwarna biru adalah kehilangan haba. Dan daripada cecair berubah menjadi pepejal, dia adalah kehilangan haba. So dengan menjalankan aktiviti, itu sebabnya lepas ni cikgu mana aktiviti yang boleh kita buat, kita buatlah. Baik. Menjelaskan maksud sehingga jelas ya. So di sini untuk TP4, cikgu rasa ni TP4 ya. Kamu boleh menjelaskan bila sesuatu keadaan itu berubah keadaan ya. Contoh dia aiskrim tadi. Pepejal berubah menjadi cecair. So, kamu dah tahu pepejal kepada cecair ia adalah keadaan menerima haba. Cecair kepada gas menerima haba, gas kepada cecair kehilangan haba, cecair kepada pepejal kehilangan haba. So dengan menjalankan aktiviti. So mesti menjalankan aktiviti ya. Aktiviti dia mudah sahaja. Dalam buku teks muka surat 188 ya. Kita pergi yang pertama. Sebenarnya dia ada 5 keadaan di situ. So pepejal kepada cecair. Contoh di bawah ni ais. Ais cikgu ni tadi ya. So ais ni dia berada dalam keadaan pepejal. Pepejal ni kamu boleh sentuh ya, dia ada bentuk lah. Ni ais cikgu ni dia dah cair ya. Dia dah cair. Ais ni melebur. Bila dibiarkan pada suhu persekitaran,
ais tadi dia akan berubah menjadi cecair. Okay, so ais tadi dia menerima haba daripada persekitaran. Okay, kita tak buat apa pun, kita letak saja di atas meja kan. So suhu di persekitaran ni dia lebih panas daripada ais. Jadi ais tadi dia menerima haba. Itu sebabnya ais tadi dia berubah menjadi air. Senang saja, ambil saja ais di rumah. Kemudian kamu letak di atas, di dalam cawan ke, dalam pinggan ke. Ini aktiviti yang mudah. Okay, kalau kamu ada aiskrim lagi senang. Okay, biarkan aiskrim tu. Okay. Lihat apakah pemerhatian pepejal ataupun ais berubah menjadi air. Okay, pepejal menjadi cecair adalah proses yang dipanggil peleburan. Nama proses tersebut dipanggil proses peleburan. Apa yang berlaku? Ais melebur menjadi air apabila ais menerima haba dari persekitaran. So senang saja aktiviti dia. Kemudian yang kedua. Perubahan cecair menjadi gas. Cecair menjadi gas di mana air dia berubah menjadi wap air. Proses pendidihan. Proses ini dipanggil proses pendidihan. Apa yang perlu kamu buat? Kalau di rumah awak gunakan, kalau di sekolah kita gunakan penunu Bunsen. Untuk memanaskan, untuk mendidihkan bahan jirim, kamu kena gunakan api ya, bahan api. So kalau kamu pergi berkemah ni, cikgu tunjuk ni, bawalah dapur ni. Dapur ni panaskan. Kalau di rumah berhati-hatilah. Minta kebenaran dengan ibu bapa awak. So macam mana cecair tadi boleh berubah menjadi gas. Ataupun air tadi menjadi wap air. Baik. Kamu nampak ni gelembung-gelembung udara ni apabila dipanaskan dia menjadi semakin banyak. Gelembung ni nampak ni gelembung udara ni. So bila sampai suhu 100 darjah Celsius, udara wap ni gelembung udara ni dia akan menghasilkan wap air. So cecair tadi apabila mendidih, cecair berubah menjadi gas. Pada suhu 100. Maknanya bila mendidih baru kamu nampak uap air keluar melalui air didih tadi. Ini dipanggil proses pendidihan. So air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius menjadi uap air. Bila dah sampai 100 darjah Celsius barulah cecair air tadi dia berubah menjadi wap. Wap air yang panas. So kalau nak guna pemanasan di rumah, gunakan periuk ataupun kalau periuk kaca tu, cikgu tunjuk ni ya. Kalau periuk kaca tu bukan kaca yang biasa ya, dia ada yang khas lah. Kamu nampak ni dia gunakan periuk kaca yang tahan haba. Kalau di makmal kita akan gunakan beaker. Beaker ni kaca dia tahan panas. So kita boleh didihkan, kita boleh panaskan cecair ni sehingga mendidih. So ingat ya, proses pendidihan dia berlaku pada suhu 100. 100 darjah Celsius dan memerlukan pemanasan. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Proses penyejakan. Sama. Cecair menjadi gas. Tadi proses pendidihan, cecair menjadi gas pada suhu 100 darjah Celsius. Proses penyejatan, cecair kepada gas, tetapi dia berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Maknanya proses penyejatan ni dia berlaku pada bila-bila masa sahaja.
Okey, pada bila-bila masa sahaja, tak perlukan api, tak perlukan haba daripada pemanasan. Okey, so untuk aktiviti ini, dalam buku teks muka surat berapa? 190. 190. Okay, kalau di sini dia tunjukkan baju dikeringkan kan. Cuma proses penyejatan ni dia mengambil masa lah. Dia mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan proses pendidihan. Ya. So, biarkan saja. Okay, kamu titiskan air di atas piring dan kamu titiskan 2 titis air. Kemudian kamu biarkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Tak perlu panaskan, biarkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Okey. Kemudian apa berlaku selepas 20 minit? Air itu akan tersejat. Tersejat, so cecair tadi dia akan berubah menjadi gas ataupun wap air. Sama jugalah macam kamu keringkan kasut, keringkan pakaian ya. Selepas 5 jam, kamu jemur dari pagi sampai petang, air yang berada di dalam kain yang basah ni, dia akan berubah menjadi wap air ke persekitaran. Disebabkan adanya pemanasan. So, ini adalah proses menerima haba. Okey. Cecair kepada gas adalah proses ataupun keadaan di mana bahan menerima haba daripada persekitaran. Okey. So, kamu boleh kaitkan kenapa cecair berubah menjadi gas? Kerana cecair menerima haba dari persekitaran. Dan proses ini dipanggil proses penyejatan. Okay, so inilah yang perlu kamu jelaskan ya. Murid boleh menjelaskan. Okay, yang pertama, keadaan cecair berubah menjadi gas. Kemudian kamu jelaskan air tersejat menjadi wap air apabila air menerima haba. Mesti beritahu sama ada menerima haba ataupun kehilangan haba. Okey? Okay, ada soalan setakat ini? Tak ada. Okay, tak ada ya? Kena buatkan aiskrim tu cikgu. Aiskrim tu buat. Tapi selepas kelas ni lah. Okay, tapi di ujung ni cikgu akan tunjuk cara macam mana nak buat. Okey? Okay, seterusnya kita pergi ke proses di mana gas ataupun wap air berubah menjadi cecair. Okay, bagaimana gas boleh berubah menjadi cecair? Macam yang cikgu tunjuk tadi tu ya. So di permukaan ini, di badan cawan ni ada wap air. So wap air di persekitaran dia akan menjadi sejuk apabila terkena badan ataupun dinding cawan yang sejuk. Okey. So bila wap air tadi dia terkena dinding cawan yang sejuk, dia akan kehilangan haba. Ya. So bila wap air kehilangan haba, wap air akan berubah menjadi air. Itu sebabnya ada titisan air di sini ya. Kalau kamu lap di sini, tisu ni akan basah. Tisu ni basah ya. Bukannya air daripada dalam bikar ni. Sebenarnya wap air terbentuk. Wap air tadi dia berubah menjadi air. Sebab wap air tadi dia kehilangan haba. Ya. Haba dari mana? Haba daripada persekitaran dia akan menjadi sejuk. Ya. Ini dipanggil, proses ini dipanggil proses kondensasi. Ya. Okey, satu lagi, kalau kamu pergi ke Cameron Highland ya, cuaca kabus sejuk. Itu juga adalah proses kondensasi. Kabus pada waktu pagi yang sejuk ya. Wap air di persekitaran tu dia terkondensasi, dia menjadi cecair ya, di atas daun pada waktu pagi, embun.
embun di atas daun, kamu nampak ada titisan embun, itu adalah wap air di persekitaran yang berubah menjadi cecair. Ya. So ini dipanggil proses kondensasi. Kemudian yang terakhir sekali, ini proses pembekuan. Cecair berubah menjadi pepejat. Yang ini yang kita akan buat. Ya. Ini kita akan, ada tak murid yang sedia bahan pagi ni? Ada. Siapa yang sedia? Okey, siapa? Farisa lagi? Ada. Farisa, Bazli. Okey, cikgu akan stop sharing. Jadi kamu boleh buka kamera kamu. Jadi kawan-kawan yang lain boleh nampak juga. Okey. So, okey, kejap ya, cikgu terangkan dulu. Okey, cecair menjadi pepejal. Okey, air dia akan menjadi ais. So, ini adalah proses kehilangan haba. Kalau di rumah, macam mana kamu nak jadikan ais? Air jadi ais. Kalau di rumah kamu gunakan apa? Peti ais. Senang kan? Ada peti ais. Tetapi kalau kamu di sekolah, cikgu nak suruh kamu buat ais. Macam mana? Tak ada peti. So kita boleh buat ais juga. Okay. Okay, so kita akan tunjuk hari ni. Okay, sekejap ya. Okay, yang ini. Okay, kita buat satu sahaja sama-sama hari ni ya. Tapi cikgu buat di rumah, kamu pun buat di rumah. Ini dipanggil projek aiskrim. So kita buat satu aktiviti iaitu proses pembekuan. So bahan-bahan dia di sini ya. Bahan-bahan dia di sini. Okey, sekejap. Cikgu stop sharing. Nanti kamu yang ada bahan, kamu boleh buka kamera. Dan kita akan buat bersama-sama. Okay, boleh buka kamera tak? Farisa, okey, Ahmad Bazli. Okey. Siapa lagi ada? Okey, Farisa ada? Okay, Ada. Okey, mula-mula kita akan tuangkan kamu punya air. Ni ada cikgu ada Milo saja di sini pagi ni. Okey, tuangkan air minuman kamu ke dalam plastik. Okey, tak kira lah. Cikgu saya tak ada plastik aiskrim. Okey, apa-apa sahaja plastik. Okey, so masukkan sahaja air kamu, air minuman, air dalam kotak, jus oren boleh, ya, jus apa-apa sahaja ya. Masukkan sahaja ke dalam plastik, ya. Okey, masukkan. Okey, kawan-kawan yang lain boleh buat ya. Tak perlu banyak lah, dengan cawan ya. Okey, dengan cawan saja. Kalau kamu ada plastik aiskrim pun lagi senang. Ya. Tapi cikgu tak ada plastik aiskrim. So cikgu guna sahaja apa yang ada di rumah. Okey. Bazli, ada ibu di sebelah tolong. Mak dia ni memang rajin. Hari ni kita tak masak, hari ni kita buat aiskrim. Okey, kemudian kita ikat. Ya. Okey, kalau yang pandai ikat tak perlu guna getah. Tapi cikgu nak guna getah supaya aiskrim cikgu tidak tumpah. Okey ya, so kita ikat. Tu Bazli tengah ikat aiskrim ya, nampak kawan kamu ikat kuat-kuat tau. Okey, supaya aiskrim kita tidak tumpah. Okey. So kalau ada siapa yang berniaga aiskrim tu macam senang lah kan, ada plastik aiskrim. Okey. So siap ya. So ini air cikgu. So air Milo ni dia dalam keadaan apa? Dalam jirim apa? Cecair. So Cair. cecair. Dia air. So dia dalam keadaan cecair. Jadi kita nak buat proses pembekuan supaya cecair ini berubah menjadi pepejal. Okey, Bazli dah siap. Okey, kejap ya, cikgu pergi ambil air sekejap.
Okay. Baik. Okay, so kemudian di sini cikgu ada ketulan ais ya. Ketulan ais, cikgu masukkan dalam bekas kosong ni. Cikgu isi ais. Kalau kamu tak ada bekas ni, kamu boleh juga isi ais tu di dalam plastik. Tapi kita takut plastik tu akan bocor. Kita pernah buat di sekolah kan. Hari tu cikgu pernah buat di sekolah, dia masukkan ais ni dalam plastik, bila dia goncang, plastik tu bocor. Habis tertumpah ya. So kita gunakan bekas ni, lagi senanglah. Okay, kemudian apa yang kita buat? Okay, Farisa, are you okay? Okay tak Farisa? Okay, so ais. Okay. Ais tadi kita akan letakkan garam. Okay, garam. Okay, kenapa cikgu letak garam? Apakah fungsi garam ini? Apa fungsi garam ni? Apa fungsi garam? Okay, cikgu masukkan 2 sudu garam ya. Mana cikgu garam? Okay. Okay, masukkan 2 sudu garam. Okay, garam ni untuk merendahkan suhu. Okay, dia merendahkan lagi suhu ni supaya ais tadi tidak mudah cair. Dia melambatkan ais di dalam ni cair. Dia akan sejukkan lagi ais di dalam bekas ini. So itu sebenarnya cikgu letakkan fungsi garam tersebut ya. Okay, kemudian kamu campurkan. Sekejap. Okay. So kita akan masukkan aiskrim kita ke dalam bekas ni. So ikat kuat-kuat sebab ada garam di dalam kan, takut aiskrim kita jadi masin. Betul? Cikgu, aiskrim saya masin lah cikgu. Masin sebab awak tak ikat kuat-kuat. Kita kena ikat plastik ni kuat-kuat supaya garam di dalam ni dia tak masuk ke dalam aiskrim. So kita masukkan. Okay, Bazli tengah tuang aiskrim. Okay, nampak Bazli tengah tuang aiskrim tu. Okay, pastikan ais yang kamu nak masukkan dalam bekas ni dia muat lah. Okay, muat ke dalam bekas tersebut. Okay, masukkan. Okay, kemudian. Okay. So, bila kita letakkan air Milo ke dalam bekas ni, okay, apa yang berlaku? Air tu akan kehilangan haba atau menerima haba? Hilangan haba. So air ni dalam ni dia akan kehilangan haba. So apa yang kamu perlu buat sekarang? Dia mengambil masalah. Tuala tadi kamu boleh balut dengan tuala lah. Balut dengan tuala. Kemudian kamu kamu goncangkan. Senang ya kalau dalam bekas. Okay. So selepas ni di rumah kamu akan buat kamu akan buat satu aktiviti ni di rumah. Sama ada kamu nak rakam video ataupun kamu nak hantar gambar kepada. So ini goncang laju-laju ya. Laju-laju dan cepat-cepat. Okay, supaya ais di dalam tu dia cepat. Okay, cikgu suruh anak cikgu yang goncang. Okey, baik. Okey, sekarang
Okay, dah siap ya? Okay, Mak Farisa, are you okay? Okey. Okay, Farhana, apa yang tak cukup Farhana? Lepas ni kamu akan tunjuk kamu punya hasil tadi. Nanti Cikgu akan share nanti gambar tu di dalam grup ya kalau dah siap. Okay, sekejap. Cikgu share screen sekejap. Okay, Bazli masih tengah buat. Okay, kamu boleh goncang. Sekejap ya. Okay. So Bazli dia gunakan bekas. Okay, boleh tunjuk bekas Bazli. Boleh juga gunakan apa yang ada di rumah. Bekas. Tak semestinya bekas yang cikgu tunjuk tu. Yang penting ada ais, ada garam dan ada air minuman kamu. Okay. So lepas ni Bazli boleh teruskan. Okay, kalau dah siap nanti tunjuk gambar dan hantar dengan cikgu. Okay. Baik. Okay, boleh teruskan menggoncang. Okay, dia mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit lah. Ya, bergantung kepada saiz aiskrim awak. Okay, kalau tengok tu dua kerjasama macam mana nak menggoncang aiskrim. Ya. Ya. Okay, seronok kalau di sekolah habis basah kan. Pas kita buat aiskrim, kita boleh makan sama-sama di sekolah. Okay, ada perasa kita buat pertandingan, ada perasa jagung, ada perasa coklat. Okay, Bazli buat perasa apa Bazli? Dengar tu bunyi ais tu. Dia panggil aiskrim goncang. Okay, aiskrim goncang. Okay, Bazli buat perasa apa Bazli? Bazli buat perasa apa? Air bandung. Perasa coklat. Cikgu punya aiskrim perasa coklat. Bazli punya aiskrim perasa apa? Air bandung. Oh, air bandung. Kita ada air bandung, kita ada air coklat. Okey, Farisa, awak buat perasa apa Farisa? Coklat. Sama dengan cikgu. Ikut bergantung kepada awak punya ni lah. Awak punya ni. Kesukaan awak ya. Kesukaan awak. Okay, so kita biarkan Bazli teruskan dengan aiskrim dia. Okay. So kita akan tunggulah gambar aiskrim daripada Bazli. Okay, baik. Okay, nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okay, nampak skrin cikgu. Okay, so kita akan buat satu soalan ya. Okay, apa yang awak nampak? Air dan wak air. Air dan wak air. 8.2. Cuba baca apa yang awak nampak. 8.2.2 menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Okey. So ada soalan di sini. Okey, Raja menunjukkan satu aktiviti mengkaji perubahan keadaan jirim. Keadaan jirim. So di sini, apakah kesimpulan yang sesuai untuk menunjukkan perubahan? Okey, perubahan keadaan jirim. Okey, perubahan keadaan jirim bagi air. Pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada cecair atau cecair kepada pepejal. Okey, dari segi menerima atau kehilangan haba.
Kamu kena nyatakan dua-dua ni ya. Satu nyatakan apakah perubahan jirim dan satu lagi kena nyatakan adakah dia menerima ataupun kehilangan haba. Okey, kita lihat situasi A. Situasi A, cube ais berubah menjadi air. Okey. Apakah perubahan jirim ini? Apa perubahan jirim bagi A? Dia Raihana? Dia boleh buka mikrofon? Siapa boleh jawab? Apa perubahan jirim bagi situasi A? Saya. Okey. Pepejal berubah kepada cecair. Okey. Tidak kata situasi A, pepejal berubah menjadi cecair. Okey. Kesimpulan. Macam mana kita nak buat kesimpulan? Okey. Apabila pepejal berubah menjadi cecair, maka ia kehilangan atau menerima haba? Kehilangan haba. Betul? Adakah awak pasti? Adakah awak pasti cube ais kehilangan haba? Okey, ais tadi dia cair kan? Adakah dia Menerima haba. Okey Widat. Ais bila dia cair, dia menerima haba. So kesimpulan dari sini, apabila pepejal berubah menjadi cecair, maka ia menerima haba. Okay, ya, itu bagi situasi A. Okay, siapa nak cuba situasi B? Air berubah menjadi wap air. Saya. Okey, Farisa. Apabila Cecair berubah kepada gas. okey, so macam mana kita nak tulis kesimpulan? Apabila cecair berubah menjadi gas, maka okey, adakah dia kehilangan? Maka ia Menerima haba. okey, maka ia menerima haba. Okey. Okey, situasi C. Air menjadi ais. Macam yang Bazli buat tadi tu. Macam yang cikgu buat sekarang. Air menjadi ais. Okay, apa perubahan jirim? Cecair berubah menjadi pepejal. okey. Apabila cecair berubah menjadi pepejal, maka ia kehilangan haba atau menerima haba? Kehilangan. Okey, betul. So situasi C, kesimpulan dia, apabila cecair berubah menjadi pepejal, maka ia kehilangan haba. Okay, ya. So ini adalah dua aktiviti yang kamu dah buat pada hari ini. Yang pertama, kamu boleh menyatakan perubahan keadaan jirim. Okay, dan yang kedua, kamu boleh menjelaskan ya. Ini kita nak menjelaskan dengan contoh. Contoh kita dah ada ya, ais, kita ada air, kita ada wap air. Okey. Perubahan keadaan jirim. Okay, nyatakan apakah perubahan keadaan jirim
Okey, pepejal kepada cecair, cecair kepada pepejal, okey, cecair kepada gas. Kemudian kamu menjelaskan sama ada ia menerima haba ataupun kehilangan haba. So seperti yang kita buat tadi, yang kawan kamu buat tadi, sebenarnya ia adalah aktiviti supaya kamu boleh lebih faham apa yang berlaku kepada keadaan jirim. Macam ni sekarang musim hujung tahun ni musim sejuk, salji. Bagaimana salji boleh terbentuk? Okey, Bazri, tunjukkan kamu punya aiskrim. Dah siap? Dah siap dah ais bandung saya. Okey, projek aiskrim. Boleh makan. Okey, jangan lupa basuh. Kenapa basuh? Nanti kamu makan rasa masin kan? Sebab kita gunakan garam, nanti awak makan, nanti awak darah tinggi. Awak tak basuh aiskrim awak, basuh dulu sebab aiskrim tu ada garam ya. So basuh dulu sebelum kamu cikgu ucapkan tahniah ya. Yang lain selepas ni kamu boleh buat. Boleh buat. Cikgu saya tak ada kekurangan ais, tak apalah, masukkan dalam peti ais. Saya buat kat sekolah. Masukkan je dalam peti ais. Tunjukkan aiskrim kamu dengan cikgu. Ya? Okay. So ada soalan tak? Untuk kelas kita hari ini, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay. Maisara boleh tunjuk aiskrim awak? Maisara tak boleh buka mikrofon. Cikgu, Ya. aiskrim tu kena buat ke? Ya, aiskrim tu buatlah satu ya. At least kita buat satu. Okay, cikgu saya tak ada goncang-goncang pun. Kamu masuklah dalam peti ais, kemudian kamu nyatakanlah apakah perubahan keadaan jirim tersebut. Ya, daripada pepejal kepada daripada cecair kepada pepejal. Okay, bila kamu buat, kamu mudah ingat, kamu senang ingat. Kemudian beritahu, Farisa dah ada aiskrim Farisa, aiskrim coklat. Boleh goncang lagi. Yang boleh buat video dialu-alukan. Yang pandai buat video, yang pandai buat TikTok, buatlah. Ya. So buka kamera. Siapa yang ada kamera, saya nak ambil screenshot sekejap sebelum kita tamatkan.